أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anda semua? Apa kabar para penonton semua? Yang pertama sekali saya mengucapkan seperti biasa, terima kasihlah banyak-banyak kepada anda yang sudi like, subscribe dan juga share cerita-cerita pengalaman seram daripada channel ini. Yang kedua, saya doakan anda supaya anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang paling penting terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan syaitan dan jin. Kali ini kita akan bercerita satu kisah yang dikirim oleh rakan subscriber kita yang bernama Mail, tanpa ada nama samaran. Encik Mail ini ingin ceritakan, dia kata nak kongsikan cerita pengalaman seramnya yang berlaku padanya pada ketika dia balik daripada tawau kesendakan. Saksikan cerita ini selanjutnya selepas ini. Pendek cerita, katanya malam itu sebenarnya hatinya berat nak balik. Hatinya berbelah-bagi, nak balik ke tidak, nak balik ke tidak. Tapi memandangkan besoknya itu adalah waktu kerja. Ya, besok adalah hari kerja, hari Isnin. Sedangkan dia sudah 3 hari di tawau. Daripada hari Jumaat, dia minta cuti, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Ahad tu adalah majlis perkahwinan berlangsung daripada pagi sampai ke petang. Ketika majlis perkahwinan berlangsung dari pagi sampai ke petang, memang letih lah. Nak kata nak tidur tu tak ada masa nak tidur lah. Letih, ya. Melayan, pertama sekali melayan pihak keluarga sebelah isteri. Yang kedua melayan tetamu, ya, sebagai orang yang bertugas, ditugaskan untuk melayan tetamu di majlis perkahwinan itu. Memang ramailah keluarga-keluarga sebelah orang rumah, ya, sebelah isteri Encik Mail ni. Katanya mereka datang ke tawau cuma bertiga saja, iaitu Encik Mail, isterinya dan anaknya yang paling kecil itu. Sedangkan anak-anak yang lain tak nak datang kerana semua sibuk, ya, dengan urusan sekolah dan macam-macam lagi lah. Jadi pendek cerita, setelah selesai majlis perkahwinan dan para tetamu pun dah pulang pada petang itu, ya, dan dah sempatlah rehat sekejap selepas Isyak, sempatlah rehat dalam setengah jam, ya. Baring-baring itu pun tak boleh lelapkan mata. Dan Encik Mail ni panggil lah isterinya. Dia kata, "Yang, kita kena balik malam ni, Yang. Sebab besok abang kerja dan besok meeting, tak boleh tak datang, tak hadir." Alah, kata isterinya, "Bang, ambillah cuti." "Tak boleh, Yang, sebab abang dah ambil cuti hari Jumaat kan. Jadi hari Isnin tak boleh cuti kerana semua staf kena hadir, ada meeting penting di ofis." Jadi mau tak mau malam itu juga Mail, isteri dan anaknya terpaksa balik. Sembang-sembanglah dengan keluarga orang rumah. Keluarga orang rumah pun bagi makanlah dulu. Padahal tadi dah makan dah, kenyang dah. Makan ayam, makan kari ayam, makan macam-macam lah. Maklumlah kenduri kahwin kan. Tetapi untuk menghormati pihak keluarga sebelah isteri, Mail makan juga. Padahal Mail ni kalau jalan jauh memang tak suka makan banyak, sebab kalau makan banyak nanti dia mengantuk. Dan Mail ni pula ada satu masalah, cepat mengantuk. Tak tahulah, kata Mail, dalam usia-usia hampir 40 ni cepat sangat mengantuk. Jadi yang dibimbangkan oleh Mail ni bukan apa, sebab sehari itu dia tak dapat tidur lah, ya. Sebab majlis perkahwinan tu hari Ahad bermula pagi sampai ke petang, tak ada can dia tidur. Nariat sebentar pun tak ada. Malamnya pula tidur-tidur ayam. Sebab keluarga sebelah orang rumahnya sibuk pula dengan bersihkan itu, bersihkan ini. Maklumlah kan, lepas saja kahwin banyak nak dibersihkan, dikemaskan. Anak-anak pula masih lagi banyak yang belum pulang, bermain-main di kawasan ruang tamu. Jadi dalam keadaan macam itulah, tidur pun tidur-tidur ayam. Tapi memandangkanlah hari Isnin ini adalah hari yang penting, hari kerja dan ada masyarakat penting,
maka terpaksa jugalah Mail dan keluarganya balik malam tu. Simbang punya simbang dengan keluarga pihak orang rumah. Akhirnya jam dah pukul 10 malam. Maka Mail pun dah bagi isyarat dengan orang rumahnya untuk memberitahu ibu dan ayahnya, kita nak balik ni, ya. Maka sampaikanlah hajat nak balik itu. Kata orang rumahnya, buat sangat ni dah pukul 10. Tak mengantuk ke? Orang kata di satu jalan dekat hampir Kunak tu, kalau malam ada orang jahat lah, dia kata. Suka mengganggu driver-driver malam, terutama kenderaan kecil, iaitu mereka ni mengganggu dengan melintangkan buruti panjang, ya, dipegang. Jadi tak boleh lalu. Kata orang lah, bapa mentua Mail ceritakan. Tetapi kadang-kadang tak ada juga. Dia kata, berdoa lah banyak-banyak kepada Allah SWT, mudah-mudahan selamat. Yalah ayah, kami minta diri dululah ayah. Baik, kata, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka mereka pun jalanlah. Perjalanan itu memang kalau kita speed lah, tak lama sangat. Ya, kalau laju mungkin hampir-hampir 5 jam sampailah, ya. Lagipun kalau malam ni kenderaan tak banyak, ya. Kalau pecut lagi makin laju, bawa 100 lebih, 4 jam pun boleh. Tapi memandangkan Mail ni, istrinya tengah serat mengandung, tak berani dah dia nak bawa laju-laju, ya. Paling tidak pun bawa 100 pun boleh lah, ya, sebab istrinya tengah mengandung. Bahaya nanti apa-apa masalah kan. Okey. Maka dalam perjalanan pulang itu mereka singgah sebentar di Petronas. Mail dah siap-siapkanlah, ya, bahan-bahan, macam masakan pula, bahan-bahan untuk apa? Untuk menghilangkan mengantuk. Sebab dia ni dah lah tak tidur siang, dan sekarang penyakitnya pula cepat mengantuk. Maka banyaklah jajan-jajan dibeli, keropok-keropok itu, asam-asam, chewing gum, ya, air, tongkat ali, macam-macam jenis, semuanya dibelinya untuk mengelakkan daripada mengantuk. Dan dia berpesan dengan orang rumahnya, istrinya, kalau abang mengantuk, tolong picit-picit bahu ya, bahaya kita ni jalan jauh ni, ya. Okeylah, kata istrinya, bang jangan takut, yang penting saya tak terlelap bang. Kalau saya terlelap, saya tak tahulah bang, abang kejutkanlah. Okey, cantik, beres katanya. Maka mereka pun meneruskan perjalanan. Perlahan-lahan mereka jalan, ya, di kawasan Tawau menuju ke simpang Sampurna dan Ladatu tu ada satu simpang. Di situ ada roadblock. Tak kira malam atau siang, memang ada roadblock lah di situ. Di pertengahan iaitu simpang Sampurna dan Ladatu. Sampai ke situ alhamdulillah, ya. Simpang Sampurna menuju ke Ladatu tu mesti melalui satu pekan lagi, iaitu pekan Kunak. Dan di situlah kata bapa mentua Mail ni, situ kawasan tu agak bahaya sikit kalau malam, ada gangguan seperti gangster lah yang suka menahan orang-orang lalu malam, terutama yang membawa kenderaan kecil. Mereka akan taruh palang kayu, meminta duit dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan malam tu, kata Mail, tak adalah berlaku perkara yang tak diingini, ya. Selepas mereka melalui roadblock, aman, bahagia, tak ada masalah, maka Mail pun terus, ya, memperjalankan kenderaannya. Dan ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30, ya, malam. Jalan perlahan tu alhamdulillah tak ada pula, ataupun memang tak adalah lagi itu kan. Maka alhamdulillah Mail pun tepuk dadanya, alhamdulillah selamat. Tiba-tiba Mail rasa macam ngantuk pula, ya. Sepanjang perjalanan tadi habis dah keropok dia makan, yang tinggal chewing gum, asam-asam dan minuman tunggal alih. Dia beritahu istrinya, yang abang ni mengantuk ni. Kata istrinya, nanti kalau abang mengantuk, abang parkirlah mana-mana tempat yang terang, rehatlah sebentar, ya, 10 minit kah untuk lelapkan mata. Bahaya bang kalau abang mengantuk tiba-tiba, ayang kau tahu lah, ayang mana boleh tolong apa-apa kan. Okeylah. Maka Mail pun menyanyilah macam-macam lagu dinyanyikannya, daripada lagu Jamal Abdillah sampai lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, macam-macam. Kadang-kadang dia pasang radio, tapi tak makan juga, mengantuknya luar biasa. Pasang radio kah, menyanyi kah, kadang-kadang dia azan lah, macam-macam, tak boleh juga. Sampai satu masa tu dia simbang merepek. Istrinya pun heran, apa yang dia repekkan sangat. Kata istrinya, bang, besok anak kita yang 2 orang tu sekolah tak? Apa jawab Mail? Kata Mail, masaklah itu, apa, buat kopi lah itu, air kunyit. Kata istrinya, air kunyit pula. Aku tanya, besok anak sekolah kah yang 2 orang tu? Takkan jawab air kunyit. Bang tak boleh ni bang, kata istrinya. Bang kena parking ni bang. Bang kena parking ni, bahaya ni, abang dah merepek ni. Maka
isteri Mail pun picit bahunya gini-gini. Lalas kata Mail, okey abang nak berhenti lagi. Tapi tiba-tiba tengah nak berhenti nak cari parking tu, tempat yang selamat, tempat yang terang, tiba-tiba rasa kenderaan seperti berat, ya, kenderaan berat. Kemudian bunyi masih pedih, ada bunyi meletup di belakang. Apa jadi ni? Takkan tair pancit kot, kata Mail. Kemudian kereta pun agak terganggu perjalanannya, ya, jalan pun tak stabil. Betul. Bila Mail parking di tepi jalan, rupanya tayar pancit. Masya Allah. Tapi yang lebih menakutkan Mail dan istrinya, ya, mereka parking di satu tempat yang sunyi sepi, iaitu tempat tu dikenali kalau di Sabah sebagai Gua Madai. Gua Madai ini dekat kawasan Kunak, dekat sempadan Lada tu. Gua Madai ini memang tempat ni tempat pelancongan, ya, memang cantik lah, ada air terjun. Tetapi Gua Madai ini adalah tempat burung walit, ya, bersarang, dan tempat orang menternak burung walit lah. Tempat tu agak seram sikit, ya, tak ada cahaya langsung, gelap gelita. Jadi kata Mail pada istrinya, yang kenapa kita tiba-tiba sini berhenti, yang, ya, tayar pancit pula. Masya Allah, macam mana ni? Takkanlah Mail nak bantu istrinya tengah serat mengandung. Macam mana? Kata Mail, mau tidak mau Mail terpaksalah. Kalau nak balik malam tu juga terpaksa tukar tayar, ya, terpaksa tukar tayar kereta. Maka Mail pun pergi keluar kenderaan, buka bonnet belakang, ambil segala peralatan untuk membuka tayar itu, dan keluarkan tayar spare part di belakang tu. Semua telah selesai, diletakkan di tepi tayar belakang sebelah kiri. Yang pancit tu tayar belakang sebelah kiri. Bila Mail nak buka, ya Allah, berat sangat ni, keras bukan main. Bukan tidak ada batang pipe, sebab biasa pembuka Mail ni dia memang ada pembuka tayar, tapi dia tak boleh dengan tangan tu, memang keras lah. Kena masukkan batang pipe, dengan batang pipe tu mudah sangat tayar tu dibuka. Tapi malam tu dengan batang pipe pun payah nak dibuka. Dah full power Mail ni dengan tenaganya hingga keluar keringat lah, pun tak boleh buka. Sampai Mail berdirilah loncat-loncat di kawasan apa pipe tu, pun tak boleh buka. Kata Mail, barangkali aku tersilap buka ni. Buka tayar ke kanan ke kiri, kata Mail. Cakap seorang diri. Buka tayar ke kanan ke kiri. Ini ke kiri ni. Memang ke kiri pun buka tayar ni. Mail pun tanya, yang kalau buka tayar yang pusing kanan ke pusing kiri? Pusing kiri lah bang. Betul lah abang pusing kiri. Kenapa bang? Tak boleh buka, yang keras sangat. Aduh, takkan ayang nak turun bang? Abang pun tahu kan ayang ni. Bukan, abang tak suruh ayang pun turun ni. Tapi kenapa macam ni, ya? Berat sangat ni. Masya Allah. Dah lompat balik kali dah. Jam dah pukul 12.30 ni malam. Macam mana ni sampai kena awal ni, supaya kurang-kurangnya sempatlah tidur sejam 2 jam kan. Tenggelam keadaan begitu, maka Mail tiba-tiba, ya Allah, bantulah aku ya Allah, bagaimana nak selesaikan masalah ini ya Allah, ya. Tiba-tiba di belakang kenderaan Mail tu, ya, tiba-tiba, ya, bila Mail telah berdoa, tiba-tiba datang seorang pakcik. Tak semana-mana seorang laki-laki datang. Assalamualaikum, kata pakcik itu. Waalaikumsalam. Mail pun tak tahu dari mana pula pakcik ni datang. Tengah-tengah malam, pukul 12.30 malam di sini. Tengok kawasan Madai ini tak adalah juga rumah tempat tinggal sini, semua jauh-jauh. Apa masalahnya nak? Kata Mail, pakcik, ini masalah tayar ni payah sangat nak buka ni, keras sangat nak buka. Oh, kata pakcik itu, tak apa, pakcik akan cuba bantu ya. Maka pakcik pun buka lah, pegang sekejap saja batang pipe yang menyambungkan kepada tempat buka spana tayar tu. Pakcik tu pegang, sentuh, ringan sentuh, terbuka satu. Kemudian satu lagi, skru yang kedua sama juga, senang dibuka. Skru yang ketiga senang, dan yang keempat senang. Kan 4 skru tayarnya ni, senang, mudah. Mail kata, kenapa payah? Terima kasih pakcik, kata Mail. Boleh saya tanya sikit? Ya, insya-Allah, kata pakcik. Pakcik ni dari mana? Pakcik dari sana, dari kampung sana. Kampung sana mana pakcik? Ada sana belakang tu.
Oh, saya nampak daripada jauh tadi masalah kamu. Jadi saya pun datang bantu. Kata pakcik itu begini kepada Mail, hati-hati di sini. Kerana kawasan ini kawasan gelap dan tempat ni memang tempat keras. Ya, bukan setakat kamu yang mengalami begini. Dan tempat ini juga banyak orang yang kemalangan jalan raya di kawasan ini. Kamu ni alhamdulillah baik sangat kerana cuma pancit tayar. Sebelum-sebelum kamu ni ada yang keretanya terbalik dan ada yang sampai meninggal dunia. Ya. Jadi Mail pun tanya, kenapa pakcik tempat ni? Tempat ni memang keras ke pakcik? Ya. Sebab tempat ni ada kawasan makhluk halus. Kawasan makhluk halus? Ya. Tempat ni kawasan makhluk halus di kalangan jin. Jadi anak hati-hati. Bila lalu sini baca doa, ya. Baca doa, minta pertolongan dengan Allah. Mudah-mudahan diselamatkan daripada segala gangguan-gangguan makhluk halus. Terima kasih pakcik, terima kasih banyak-banyak atas bantuannya. Kamu tadi alhamdulillah cuma dikasih pancit oleh makhluk ini dan tahan tayar kamu supaya tak boleh ditukar. Jadi berkat doa kamu tu pakcik tahu, maka pakcik pun datang sini. Terima kasih pakcik banyak-banyak, terima kasih kerana membantu kami. Moga-moga Allah membantu jalan kaya balik dan membalas jasa pakcik, jasa kebaikan pakcik pada kami. Terima kasih pakcik. Assalamualaikum, kata pakcik itu pada Mail. Waalaikumsalam. Belum sempat Mail mengkelipkan mata, ya. Belum sempat Mail mengkelipkan mata, pakcik itu dah hilang. Begitu saja. Meremang bulu Mail. Meremang, siapakah pakcik itu? Dikata daripada kampung sebelah, kampung kawasan ni. Tapi tiba-tiba menghilang. Ish, ini bukan orang sembarangan ni. Cepat-cepat Mail mengemas balik tayar tu. Yang pancit tadi letakkan di bonnet dan mengambil segala kelengkapan pembuka tayar dan jalan. Isinya dalam tak tahu sebab isinya tengah, bukan tengah apa, terlena dalam tu. Setelah siap, kata isinya, bang, kenapa bang? Dah boleh buka? Dah. Apa jadi bang? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kata Mail. Maka mereka terus meneruskan perjalanan. Ya, sampai ke dekat Ladatu, alhamdulillah, ya. Dah pukul 1:30 dekat Ladatu. Kata Mail, mudah-mudahan perjalanan kita kali ini selamat dan tidak ada apa-apa lagi lah. Jalan, mereka terus perjalanan dekat kawasan Ladatu tu memang kosak gelap. Adapun lah kenderaan yang lalu, boleh dihitung lah, boleh dihitung kenderaan yang lalu lalang. Kadang-kadang ada kenderaan yang lori, ya, sejam, kemudian ada lagi satu kenderaan yang lain malam tu. Memang sunyi lah malam tu. Sampai dekat Kinabatangan, tiba-tiba Mail ternampak seperti ada satu lembaga hitam ataupun seperti hitam lah lalu terbang di atas kenderaan Mail. Mail ingatkan ini burung kelawar. Burung kelawar, biasa burung kelawar ni kawasan yang malam-malam ni memang disuka keluarkan. Cup, lalu depan kenderaan Mail. Mail pun jadi, ini burung kelawar ni tak ada apa-apa ni. Kemudian Mail teruskan perjalanan di satu selekoh, ya, dekat dengan hampir dekat Kinabatangan tu. Mail nampak seperti ada seorang yang tengah duduk dekat selekoh tu. Nak kata binatang bukan binatang, nak kata orang pun bukan juga, cuma dia berbaju putih. Mail tengoklah di mana kepalanya, tak nampak pula kepala, tapi kakinya pun tak nampak. Yang Mail nampak cuma rambut yang panjang sampai ke pinggang, duduk seolah-olah duduk mencangkung. Mail kata, mudah-mudahanlah, minta jauhkanlah, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah yang mengganggu kami sekeluarga. Jadi Mail pun bimbang juga sebab isterinya serat mengandung. Takut-takutlah yang dia nampak tu, makhluk itu kuntilanak ke apakah? Seram, kata Mail. Maka Mail pun mencari di dekat loka kereta tu CD, ya, CD bacaan suci, bacaan ayat suci Al-Quran. Diraba-raba sambil memandu, sambil istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, sambil istighfar. Kemudian memasukkan CD ke dalam tu, ya, masukkan dia terabah satu CD, dia masukkan terus ke radio untuk dipasang lah. Tiba-tiba yang berbunyi bukan ayat suci Al-Quran, lagu dangdut pula yang berbunyi. Terkejut isinya, bang, kenapa abang ni pasang kuat-kuat lagu dangdut bang? Abang dah apa ni? Nak hilangkan mengantuk kah? Tersengih Mail. Ya, abang nak hilangkan mengantuk. Abang ni pasanglah slow-slow. Terkejut ayang tadi. Tiba-tiba kata Mail, yang tolong carikan CD Al-Quran Yasin tu.
Ya kan kalau Yasin kan elok. Tengah malam ni pasang dangdut pula. Maka istrinya pun pasang Yasin. Alhamdulillah dipasang Yasin. Perlahan-lahan terdengarlah bunyi Yasin yang syahdu. Sampailah mereka melalui simpang checkpoint menuju ke Senakan. Sudah hampir pukul 3 pagi. Checkpoint, ya, checkpoint dekat. Checkpoint ni dah tak jauh dari Senakan dah. Ya, Batu 30 untuk simpang masuk ke daerah Senakan. Kalau masuk ke kiri terus ke Kota Kinabalu, ni masuk ke kanan daerah Senakan. Alhamdulillah, ya. Dah pasang CD ayat Quran sampai situ. Isinya pun terlena, anaknya belakang dari tadi terlena, ya. Tiba-tiba Mail rasa mengantuk pula. Aduh, malah ngantuk lagi. Mau tengok jajan keropok-keropoknya dah habis. Chewing gum pun dah habis dah. Yang ada air mineral dan asam-asam. Dibukanya asam-asam tu, diisap-isap ni, masam sangat. Dah hilanglah sikit mengantuknya. Sampai di satu tempat, ya, Batu 25 ada satu tempat tu, namanya Sakilan Desa tempat tu. Di situ lagi Mail nampak seperti ada seorang laki-laki tengah berdiri tengah jalan. Ya. Seperti ada seorang laki-laki tengah berdiri tengah jalan, tak berpakaian, berambut panjang. Tapi laki-laki pula ni, bukan perempuan. Jadi Mail sangka tak ada apa-apa lah, sebab ini kan biasa kalau kuntilanak ke Pontianak ke perempuan, ini laki-laki. Tak berbaju, berdiri tengah-tengah jalan. Mail pandang istrinya tengah tidur. Alhamdulillah lah, jangan sampai isteri ternampak. Maka Mail jalan pelan-pelan. Yasin tadi itu masih berbunyi. Dan ya istighfar, berdoa lah mati, ya Allah, kalau boleh yang saya nampak ni bukanlah apa-apa yang boleh memudaratkan saya, ya Allah, lindungilah saya. Sampai dekat-dekat orang itu, tiba-tiba orang itu hilang. Makhluk itu hilang. Mail pun tak tahu lah, orang ke makhluk ke, hilang. Alhamdulillah, lega balik Mail, kata Alhamdulillah, syukur, tak ada apa-apalah. Tapi dalam cermin pandang belakang Mail tengok tu, ada lelaki-lelaki itu berdiri di belakang kerendaan Mail. Berdiri. Sama juga kedudukan macam tadi. Tapi ketika Mail sampai tadi, tak ada. Tak nampak, hilang. Tetapi bila Mail dah melalui kawasan tu, nampak laki-laki itu masih tengah berdiri situ. Mujudlah laki-laki itu yang tah makhluk halus ke apakah, tak mengejar Mail, cuma tercegat berdiri di situ saja. Ya, bila dipandang dalam sisi cermin pandang belakang tu, tak mengganggu Mail lah, cuma berdiri. Mail pun pelik juga, apa dia buat situ? Kata orang gila, takkan kata orang kalau ikut tadi, kalau orang memang Mail dah langgar dah tadi. Minta jauhkanlah daripada gangguan-gangguan ni, kata Mail. Sampai selamatlah. Alhamdulillah, tepat pukul 4:30 pagi Mail pun sampailah ke destinasinya, Sandakan, tempat tinggalnya. Ketika itu barulah kejutkan isteri, yang kita dah sampai dah bang. Alhamdulillah bang, syukur. Abang pun tak mengantuk. Kata Mail, tak mengantuk, tengok mata ni, kata Mail. Yang pun tidur, tak ada tuang urut. Barulah yang urut balik Mail ni. Mata dah hampir bengkak, dah menahan mengantuk ni. Macam cerita Mr. Bean pula. Hampir-hampir Mail nak taruh batang lidi lah di matanya, katanya, supaya tak mengantuk. Alhamdulillah, 4:30 pagi, dekat-dekat subuh, sampailah Mail ke rumahnya dengan selamat. Syukur, Alhamdulillah, kata Mail. Inilah peristiwa, ya, peristiwa perjalanan Mail daripada Tawau ke Sandakan, semata-mata untuk balik menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pekerja, mengikuti mesyuarat yang diwajibkan kepadanya. Maka para penonton sekalian, itu sajalah bingkisan yang dikirimkan oleh Mail di dalam email yang dia nak kongsikan kepada kita semua. Moga-moga kisah ini dapat memberi pengajaran pada kita, dapat memberi iktibar pada kita, dan dapat memberi hiburan pada kita. Sekian, bertemu lagi dalam cerita-cerita yang lain. Jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng tu, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.